Sebelum ni keberkatan ada yang berkaitan dengan individu manusia dan ada juga keberkatan yang berkaitan dengan tempat. Individu tadi seperti Ahlul Bait, kan, ulama-ulama, wali-wali Allah, orang soleh. Dan tempat tadi seperti kita bincangkan bumi Syam dan bumi Yaman. Itu dua tempat yang Allah Ta'ala berkati. Jadi hari ini kita nak bincang tentang waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dan secara khusus Nabi SAW kan, Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maksudnya Nabi SAW bersabda, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkatilah kepada umatku fi bukuriha pada awal paginya. Jadi secara umumnya awal pagi, bukur tu maksudnya di awal subuh tadi. Di awal pagi subuh kan, setengah jam, sejam daripada azan subuh tu diistilahkan sebagai bukur, di awal paginya. Jadi maknanya apa saja yang kita buat pada waktu tersebut akan mendapat kebaikan yang amat banyak. Sebagai contohnya, apabila kita duduk selepas sembang subuh, kita duduk, kita berzikir sehingga terbit matahari, masa tu mungkin pendek kan, mungkin dalam masa sejam saja. Sejam saja kita berzikir selepas subuh sampailah kepada terbitnya matahari, maka zikir yang kita buat sejam dari itu, disebabkan Nabi doa bahawa waktu tersebut ialah waktu yang amat diberkati, maka kesan zikir tersebut akan berpanjangan sehingga zuhur, asar dan maghrib. Maksudnya sepanjang hari tadi tu Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa seseorang disebabkan dia tadi berzikir pada waktu pagi. Maksudnya di awal pagi selepas subuh tadi tu, dia gunakan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbeza sekiranya kita berzikir pukul 11 tengah hari, berbeza sekiranya kita zikir pada pukul 2 petang, berbeza sekiranya kita berzikir pukul 5 petang. Tak dapat menandingi kurniaan yang Allah akan berikan apabila kita tadi berzikir pada waktu awal pagi. Dan dalam hadis yang lain, jadi secara umumnya awal pagi ialah waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga di awal pagi tu, maksudnya daripada subuh sampai kepada sejam tadi, sekiranya kita baca beberapa wirid seperti subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wirid-wirid yang kita baca di awal pagi tadi tu, dan dia ada juga doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan kita minta juga pada hari tersebut, di awal tadi tu, bila kita berdoa tadi, kita minta kebaikan pada hari tersebut. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm. Jadi disebabkan 1 jam pagi tadi tu, kita duduk, kita bertasbih, kita beristighfar dan kita berdoa agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki tayyiban yang amat baik, maka sepanjang hari apabila kita buat kerja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberkati hari tersebut. Jadi itu maknanya yang Nabi kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maksudnya di awal pagi itu sekiranya kita berwirid, kita akan dapat memenuhkan sepenuh hari ini dengan keberkatan dan pengampunan. Dan di awal pagi itu juga sekiranya kita berdoa, maksudnya dia nak bincang lah, kita berdoa di awal pagi tadi supaya Allah mudahkan urusan, kan, Allah jauhkan kita daripada bala bencana, Allah selamatkan kita daripada manusia hasad dengki, maka akan diselamatkan orang tadi sepanjang harinya dengan sebab dia tadi berdoa pada awal pagi. Tapi dalam masa yang sama, Nabi juga bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yawma khamisiha. Maksudnya dalam satu riwayat yang lain, dia ada sebut secara khusus hari Khamis. Maksudnya antara waktu yang amat diberkati di sisi Allah pada waktu awal pagi ialah pada hari Khamisnya. Jadi pada hari Khamis tersebut kita usahalah supaya kita tadi ada berdoa, kita tadi ada berzikir, memohon ampun daripada Allah. Itu secara khususnya dalam 24 jam kan, waktu yang diberkati ialah selepas subuh sehinggalah terbit matahari tadi. Tapi dalam tempoh sepanjang tahun ada beberapa bulan yang diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Rajab," apabila masuk saja bulan Rajab, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan."
Jadi salah satu doa Nabi yang menceritakan tentang keberkatan pada waktu ialah Allah, wahai Allah Ta'ala, berkatilah kami pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab baru dah lepas lah, kan, maksudnya dalam beberapa hari yang lepas kita dah meninggalkan bulan Rajab, dan Nabi mendoakan wa Sya'ban, dan sekarang kita berada dalam bulan Sya'ban. Kemudian Nabi kata, Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi ini dua bulan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yang Nabi doa secara khusus agar bulan tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bulan Rajab dan bulan Sya'ban ni ialah dua bulan yang ahli ibadat, kan, maksudnya mereka bersungguh-sungguh beribadat pada dua bulan ni, kerana dia ialah bulan kurniaan daripada Allah. Maksudnya kita beribadat sedikit, sejam, kurniaannya sama seperti orang beribadat 5 jam. Kan, kalau kita membaca istighfar, maka Allah Ta'ala cepat memberikan pengampunan. Jadi sekiranya bulan Rajab dan bulan Sya'ban ni kita gunakan untuk beruzlah, kan, untuk kita bersuluk, untuk kita beribadat, membaca Al-Quran. Dan bulan Sya'ban ni disunatkan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai contohnya kita hari ni, untuk kita tadi mengambil keberkatan, itulah sebabnya kita tadi membawa anak yang baru lahir untuk ditahnikkan. Maksud tahnik itu ialah mengambil keberkatan daripada air liur orang soleh untuk kita letakkan ke dalam mulut anak kita. Dan salah satu lagi benda keberkatan yang kita usahakan hari ini ialah seperti air yang dibacakan ke atasnya Al-Quran, kan, air yang dibacakan ke atasnya Yasin, air yang dibacakan ke atasnya zikir dan seumpamanya, maka akan turun keberkatan kepada air tersebut. Dan sekiranya diminum oleh orang sakit, orang tadi boleh sembuh. Sekiranya diminum oleh orang, anak-anak yang hati ni gelap, maka Allah Ta'ala akan terangkan hatinya. Dan terakhir, sebagai salah satu lagi sudut macam mana kita mengambil keberkatan, ialah dengan kita tadi menuntut sanad-sanad yang ditinggalkan oleh ulama Islam. Sebagai contohnya sanad Al-Quran. Maksud kita boleh membaca Al-Quran, kan, dan kita tadi boleh menghafalnya, tapi salah satu kesempurnaan pembacaan Al-Quran, hafazan Al-Quran, ialah apabila kita tadi mempunyai sanad. Kerana sanad tadi lah yang akan memindahkan keberkatan. Maksudnya apa maksud keberkatan tadi? Maksudnya apabila kita tadi mempunyai sesuatu sanad Quran ke, ataupun sanad hadis ke, ataupun sanad fiqh ke, ataupun apa saja sanad tadi dia akan mengalirkan keberkatan kepada murid tadi. Kita ni murid lah. Dan apabila keberkatan tadi turun kepada kita, apabila kita baca Al-Quran, maka Quran tadi akan merahmati kita, kerana kita khawatir Quran tadi akan melaknat manusia, setengah manusia membacanya. Dan apabila kita keberkatan tadi sampai kepada kita, pembacaan kita setiap hari akan menjadi lebih tepat. Maksud setiap hari kita baca Quran, tapi sekiranya kita tak ada keberkatan sampai kepada kita, bacaan setiap hari bukannya semakin betul, tapi takut setiap hari bacaan kita semakin lemah dan semakin salah. Dan sekiranya kita ada sanad, sebagai contoh, apabila kita membaca Al-Quran, maka dengan keberkatan sanad tersebut, moga-moga ada ayat yang satu hari nanti kita akan dapat memahami maknanya, dengan sebab keberkatan yang turun melalui sanad-sanad yang ditinggalkan oleh ulama Islam sampai kepada hari ini. Jadi itu sudut keberkatan, maksud keberkatan yang ada pada hari ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkatan tersebut kepada ulama-ulama, kan, wali-wali ahli bait seluruh dunia. Maka kita umat Islam dituntut untuk mencari keberkatan tersebut. Sebagai contohnya, apabila saya pergi ke Turki, satu hari tu apabila saya sampai ke Turki, saya tengok Syekh tadi, maksudnya Syekh Syed Sharif Sabahuddin tu, dia dah cukur rambut ni, maksudnya dah kepalanya dah tak ada rambut dah. Jadi saya pun berasa sedih, maksudnya kerana tak dapat dengan rambut Syekh tadi tu. Tapi tiba-tiba Syekh tadi keluar dan dia bagi satu bungkus, ada rambutnya setebal ni. Maksudnya dia memang tahu kita nakkan rambut dia tadi untuk mengambil keberkatan. Jadi rambut itulah yang kita simpan dan kita bawa ke mana saja kita pergi. Moga-moga Allah SWT memberikan keberkatan. Dan itulah juga daripada syekh-syekh yang lain, kan, banyak daripada mereka memberikan pakaian, kan, memberikan kain. Kesemua tu moga-moga keberkatan tadi sampai kepada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah Taala berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.